Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 Oktober 2023 bersama saya Pia Ernadia. Mahkamah Tinggi memberi tempoh 24 jam kepada Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo untuk menurunkan hantaran di Facebook. Hantaran tersebut didakwa mengaitkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar dengan dakwaan seksual. Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong membenarkan arahan instruksi ex-parti yang dimohon Muhammad Naim sementara menunggu saman fitnah yang difailkannya terhadap Papa Gomo selesai. Peguam Muhammad Naim Akberdin Abdul Kadir mengesahkan mahkamah membenarkan permohonan anak guamannya itu. Menurut salinan notis permohonan ex-parti, mahkamah mengarahkan Azri memadamkan hantaran Facebook bertarikh 18 September dalam tempoh 24 jam keputusan itu dibuat. Muhammad Naim memfailkan permohonan itu pada 19 Oktober lalu dan mendakwa hantaran itu turut melibatkan video TikTok berdurasi 6 minit 41 saat berhubung Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee memetik ayat Al-Quran. Muhammad Naim mendakwa hantaran itu telah mengaitkannya dengan dakwaan seksual. Menafikan dakwaan itu sebagai tidak benar, Muhammad Naim memohon sejumlah ganti rugi termasuk arahan mahkamah agar Azri membuat permohonan maaf secara terbuka, memadamkan hantaran itu secara kekal dan tidak mengulang kenyataan yang didakwa fitnah tersebut. Pada 12 Januari lalu, polis dilaporkan memulakan siasatan terhadap dakwaan seorang hakim kanan ketika itu didakwa membuat gangguan seksual terhadap seorang wanita yang sudah berkahwin pada 2020. Hakim itu kemudian membuat laporan polis terhadap pihak yang menuduhnya dan mendakwa dia telah difitnah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu mengumumkan kawalan harga dan subsidi ayam akan ditamatkan bermula 1 November ini. Bagaimanapun, Muhammad berkata subsidi serta kawalan harga bagi telur, ayam grade A, B dan C akan diteruskan menggunakan mekanisme sedia ada. Menurut Muhammad, keputusan itu selaras dengan pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa dan mengambil kira situasi dan trend semasa bekalan yang sudah mulai stabil. Selaras dengan pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa, kerajaan telah bersetuju agar subsidi dan kawalan harga bagi ayam sahaja yang akan ditamatkan sepenuhnya bermula 1 November 2023. Subsidi serta kawalan harga bagi telur ayam grade A, B dan C akan diteruskan menggunakan mekanisme sedia ada. Untuk maklumat semua, sejak Februari 2023, kerajaan menanggung RM3.8 bilion untuk subsidi telur dan ayam. Rasional penamatan subsidi secara pukal bagi ayam adalah untuk mengurangkan ketirisan subsidi di mana pada ketika ini ianya turut dinikmati oleh warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Muhammad memberi jaminan bahawa pihaknya akan membuat pemantauan supaya harga ayam tidak naik secara mendadak. Dalam masa yang sama, bagi meluaskan akses kepada bekalan ayam pada harga yang berpatutan, Muhammad berkata jualan agro madani dan jualan rahmah akan diteruskan. Baik, berita seterusnya. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyifatkan UMNO masih memiliki asas sebagai sebuah parti Melayu yang kuat. Bagaimanapun, Tunku Ismail berkata parti itu memerlukan seseorang yang mampu dan berkualiti untuk memimpin membawa perubahan yang berbeza pada masa hadapan. Tunku Ismail yang menjadi tetamu istimewa dalam podcast Keluar Sekejap menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Khairi Jamaluddin mengenai masa depan dan hala tuju UMNO. Pada masa yang sama, Tunku Ismail juga berharap Khairi dan bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan dapat kembali ke pangkuan UMNO bagi memajukan negara. So this is what I want. I want to see more people yang qualified running this country. Okay, bukan berdasarkan seniority tetapi merit. And that's why I hope you two will go back to UMNO. Sorry sir. Apabila ditanya mengenai DAP, Tunku Ismail berkata beliau lebih gemar membicarakan mengenai perkembangan individu berbanding prestasi parti.
Well, I think berdasarkan dengan parti ni, saya suka lebih menilaikan dengan, macam contoh Hanayo. I think she's superb. Pasal she's just someone who focus on a job, and apabila ada kerja, dia fokus on buat kerja. Sama juga macam Cintong. Tetapi yang lain-lain saya tak kenal. So as a party, I don't think saya boleh cakap whether they are relevant or whether they are good. It's not my place, because I only know very few individual daripada parti tersebut. Sama juga macam PKR, sama juga macam UMNO. Yeah. And I feel mana-mana political party pun dalam negara, benda yang paling penting macam mana yang saya katakan tadi adalah keutamaan tu harus bagi kepada how can they serve the people. Apa benda-benda yang pembaruan yang mereka boleh buat di mana rakyat will benefit. So to be honest, I do not care which political party you come from. As long as you can serve the people, you can get the job done, then you deserve to be there. Awak layak berada di situ. Dalam perkembangan yang sama, Tunku Ismail berpendapat Perdana Menteri tidak seharusnya mengambil jalan terlalu selamat dan mesti lebih tegas dalam membuat keputusan. Menerusi temu bual podcast Keluar Sekejap, Tunku Ismail berkata, Anwar Ibrahim perlu membuat keputusan walaupun ia tidak bersifat populis. Tambah Tunku Ismail, Anwar perlu lebih berani dalam membuat keputusan dan bukannya memuaskan hati semua pihak. But you guys are asking me a lot of questions. What about I start asking you question pula? That's fair. Let's go, sir. Let's go. What do you think of Datuk Seri Anwar punya performance? My opinion, I think he has to execute more in making decision. And I don't know whether he has a good team ke tidak. I don't think he has a good team. Pandangan saya. Okay. I think memang niat nak membuat sesuatu tu ada. Okay. Of course he wants to see the country do well. Itu sudah tentu. But I think he has to execute a little bit more, ataupun mesti ada a bit brave atau berani in terms of making decision. Yeah. Tak boleh jaga hati semua orang. You have to make a decision what's best for the country. Yeah. And sometimes if that being hated untuk membuat kita dibenci oleh kerana membuat keputusan apa yang baik untuk negara, sometimes you have to bite the bullet. Yeah. That is pandangan saya. What about you guys? What do you think? Tunku Ismail juga turut senada dengan Khairi Jamaluddin bahawa kerajaan sudah mengumumkan pelbagai pelan tindakan pembangunan dan tumpuan kini beralih jika ia dapat dilaksanakan ataupun tidak. Podcast tersebut dihoskan oleh Khairi dan Syahril Hamdan, di mana Tengku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim hadir sebagai tetamu. Dalam perkembangan lain, seorang lagi ahli Parlimen Perikatan Nasional PN menyatakan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini. Bagaimanapun, ahli Parlimen Labuan yang merupakan ahli bersatu Suhaili Abdul Rahman berkata dia tetap taat dan setia kepada parti selain kekal menjadi ahli parti berkenaan. Dalam kenyataan dikeluarkan, Suhaili menegaskan masalah rakyat di kawasan yang diwakilinya adalah antara faktor yang dipertimbangkan untuk memberikan sokongan kepada Anwar. Pada masa yang sama, anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu itu turut menyatakan sokongan kepada kepimpinan Ketua Menteri Sabah Haji G. Nur. Suhaili menjelaskan dia bersedia menerima risiko yang bakal dihadapinya ekoran pengumuman tersebut demi memastikan kebajikan rakyat Labuan dan pengundi di kawasannya terbelah. Suhaili juga menegaskan sokongannya kepada Perdana Menteri dibuat tanpa paksaan atau tekanan mana-mana pihak. Pada 12 Oktober lalu, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar di Zulkarnain Abdul Khalid merupakan Ahli Parlimen PN pertama yang menyatakan sokongan kepada Anwar. Dengan pertambahan sokongan semasa, Anwar yang juga Ahli Parlimen Tambun kini disokong oleh 149 wakil rakyat dan jumlah itu sudah melebihi 2/3 daripada keseluruhan kerusi di Dewan Rakyat. Dalam PRU ke-15 tahun lalu, Suhaili merampas kerusi Parlimen Labuan daripada Rosman Isli dari Parti Warisan. Sementara itu, dalam reaksi segera terhadap tindakan Suhaili, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Wan Saiful Wan Jan berkata parti itu akan mengadakan perbincangan mengenai kedudukan Ahli Parlimen berkenaan. Kita pun baru membaca surat yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili, rakan kita dalam Perikatan Nasional dan dalam Bersatu. Jadi ada perbincangan yang akan dilakukan di peringkat parti dan juga di peringkat ahli-ahli parlimen dalam masa yang terdekat, dan saya yakin di pihak parti akan membuat keputusan dan membuat pengumuman yang sesuai dengan keputusan kita selepas perbincangan tersebut diadakan.
Sementara itu, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar di Zulkarnain Abdul Khalid yang hilang dari Dewan Rakyat beberapa minggu selepas membuat kenyataan secara terbuka menyokong Anwar akhirnya membuat kemunculan hari ini. Perkara itu diumumkan Ahli Parlimen Tebrau dari Pakatan Harapan Jimmy Puah Wiza semasa bangun untuk mendapatkan jawapan soalan lisan kelima hari ini. Nak pantun sikit untuk kawan baru. Balik Tebrau, pergi pasar. Selamat balik Kuala Kangsar. Soalan saya, soalan nombor 5. Iskandar di Zulkarnain sebelum ini membuat kejutan apabila mengeluarkan kenyataan pada 12 Oktober lalu menyatakan sokongan kepada Anwar. Iskandar di Zulkarnain yang masih bersama Bersatu berkata, tindakan itu diambil kerana tidak sanggup melihat pengundi di kawasannya terbiar dan ketinggalan semata-mata perbalahan naratif politik. Sementara itu, Bersatu yang bermesyuarat pada malam Khamis lalu memutuskan untuk menghantar surat tunjuk sebab kepada Iskandar di Zulkarnain. Dalam pada itu, suasana Dewan Rakyat pagi tadi kecoh selepas Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim mendakwa Ahli Parlimen Tebrau dari Pakatan Harapan Jimmy Puah sebagai menyokong Israel. Syahidan berkata dia mahu Parlimen membuat pendirian yang jelas mengenai isu krisis yang sedang berlangsung di Gaza ketika ini. Hari ini kanak-kanak Palestin di tiap-tiap 10 minit seorang dibunuh. Dan rakyat Palestin sekarang dah mati lebih daripada 8,000 orang. Saya minta supaya Parlimen membuat pendirian mengenai perkara ini. Dan jangan biar satu orang buat pandangan, contohnya Tebrau, yang Muhammad Tebrau buat pandangan, dia menyokong Israel. Apakah seorang saja yang menunjukkan pendirian menyokong Israel? 30. Dan sekarang dah lebih 8,000 orang. Dan Yang kita Berhormat tengok Arau sendiri. cukup. Bangunan hancur, tiba-tiba kita diam. Cuma dengar satu suara ya. Tebrau kata menyokong Israel. Itu sebab saya kata, kita semua rasa terkilan dengan apa yang berlaku. Saya Tuan akan Speaker, berusul. nama dan saya terus akan disebut. berusul. Terima kasih. Shut up lah. 366 jangkaan jahat. Satu, bila Yang Berhormat Arau guna perkataan syarab. Itu bukan satu perkataan yang parliamentarian. Beliau adalah seorang ahli parlimen yang senior, kan? Janganlah guna perkataan tu. Yang kedua, dia kata saya sokong Israel. Itu satu fitnah. Saya harap Yang Berhormat Arau boleh tarik balik pendirian tu. Keluarkan Saya pendirian. solidariti dengan Palestin. Okey, kalau Saya saya- tanya soalan juga bila kepada Nanti Menteri Tebrau, KDN. dengar sini. Bila saya kata boleh tak kita longgarkan syarat untuk perhimpunan aman agar lebih banyak perhimpunan solidariti boleh dilakukan tanpa notis 5 hari. Saya tanya dalam Dewan ada rekod. Ya Muhammad, Speaker, kalau dia dah kata tak betul, dia buat penafian di luar. Sebab di dalam parlimen ni, kami ni ahli parlimen terasa. Sebab apa? Saya tak ada benda nak buat di luar sebab ini cerita bukan dia benda pun. menyokong Israel, kami terasa sebab parlimen sendiri tak buat pendirian. Yang Muhammad Speaker yang hebat ni pun akan terasa tak ada pendirian. Menteri-menteri duduk diam tak buat pendirian. Yang Berhormat Arau. Pendirian di luar tak cukup. Yang Terima Berhormat kasih. Arau. Tak mau bergaduh. Sebab ni kita nak bagi tahu kita simpati dengan Palestin dan kita menentang perbuatan terkutuk Cukuplah, Israel. Arau. Saya tidak bergaduh. Kalau bukan, tarik balik kat luar. Terima kasih. Jadi Arau Tapi tarik sekarang di balik. viral di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Ada tak viral saya sokong solidariti dengan Palestin? Yang Berhormat Arau Arau. tanya saya dalam dewan ni, adakah saya sokong? Saya kata tidak. Apa lagi Arau nak? Arau tarik balik sajalah Arau. Dia kalau dia mengaku dia tak kata dia menyokong Israel. Tapi sekarang saya dengan dia. Bukan dengan orang lain. Okey, Bukan Arau. dengan Cokek Saya Road. dengan Arau saja. Yang lain sila duduk, yang lain sila duduk. Pertikaian itu menyebabkan keadaan dalam Dewan Rakyat menjadi kecoh apabila beberapa ahli parlimen di blok kerajaan terus mendesak Syahidan menarik balik dakwaannya itu jika tidak mempunyai bukti. Syahidan akhirnya menarik balik kenyataan itu selepas diarahkan Timbalan Speaker Alice Lau. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.